إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sambung dengan kuliah ilmu tauhid kita muka surat 10 ya. Muka surat 10 tajuknya sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara tafsir. Umi 10 juga sama kan? Muka 10 juga kami ya. 10. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara tafsir, bukan zat. Kita mempelajari sifat Allah. Sebab zat Allah yang tak dapat dipelajari. Kenapa? Kerana Dia yang mencipta kita. Macam mana kita nak mempelajari orang yang mencipta kita? Kan mustahil. Tidak dapat kita nak mengkaji zat Allah. Tapi sifat Allah ya, benar kita mempelajari. Tafsir dia artinya cara satu persatu. Jadi lakukan tafsir dengan cara diterang satu. Ya, jadi 20 sifat ya. Satu daripadanya wujud, artinya ada. Allah Ta'ala itu ada. Maksud wujud yang dimaksudkan itu ialah wujud yang zati, zatnya wujud. Tapi disebut situ sifat. Yang sebenarnya yang kita sebut wujud adalah zat. Zat yang berarti bahawa tiada pihak lain yang memberi bekas tentang ada Allah Ta'ala itu. Dan wujud yang tidak menerima adam, yang tidak pernah menerima tiada. Artinya wujud yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Jadi dikatakan wujud yang tidak menerima adam, yang tidak menerima perkataan tidak pada sedia kala dan pada bila-bila masa. Sebagai apa namanya dalil lah, wujud Allah Ta'ala yang tak dapat dilihat. Sebagai contoh kita sebagai makhluk Allah Ta'ala tu, kita pun si pernah nanggar muka kita. Kemudian madahnya pernah nanggar mukanya wahai pemula ya. Si betul. Cubalah. Ada pun kita dapat nanggar muka kita wasilah. Apa wasilah? Menggunakan pantaran cermin. Buat dapat nanggar muka kita. Ya betul tak kaya kan? Yang belah cermin pun Allah. Yang malah muka kita, yang kita dalam cermin pun Allah. Siapa kita yang malah. Apalagi Allah Ta'ala. Zat kita pun kita tidak pernah melihat wajah kita, melainkan kita disokong oleh cermin. Buat dapat nanggar muka. Ya artinya Muhammad aku pernah nanggar muka aku. Ya cakapnya silap ya. Yang sebenarnya si ada. Ditolong oleh cermin. Dia akan wasilah. Macam ni, macam kita hidup. Kita hidup di dunia tu mesti menggunakan wasilah. Tanpa wasilah kita si hidup. Berjalan pakai wasilah. Pakai kenderaan wasilah. Wujud yang zati, yang zatnya wujud. Lihat titik nombor 2. Ia satu sifat subutiyah yang mesti ada tetap.
Subut artinya tetap, bukan mustahil. Subut, isbat, sifat yang mesti ada, yang menunjukkan diri zat itu bersifat dengannya, dengan ada itu. Bukan bermakna ia lebih di atas zat. Sifat dan zatnya satu. Tidak ada zat yang lebih atau kurang. Bagi orang yang mukallaf, kita lah orang mukallaf artinya orang yang telah diberi Allah Ta'ala akal, sudah cukup umur, baligh. Bagi orang yang mukallaf, memadai, mencukupi dengan mengetahui bahawa Allah SWT itu benar-benar wujud, wajib, bukan sunat. Yang tidak terbayang pada akal, tercapai wujudnya, ternapi wujudnya. Tidak terbayang pada akal kita ternapi. Arti ternapi ya, kita oh Allah benar lah, saya ada, nak boleh itu ya. Yang orang meragui, nak boleh. Wajib kita praktikkan Allah Ta'ala ya, wujudnya wajib ada, tidak ternafi, tidak terdinding. Tidak wajib bagi orang yang mukallaf mengetahui wujudnya itu secara ain, zatnya, atau lain daripada zatnya. Artinya kita tidak disuruh oleh hukum syarak itu untuk mengetahui secara nampak zat Tuhan, ain zat dirinya. Ya, kalau ada ilmu macam dia dilarang kita menuntutnya. Sebab apa? Ia boleh membawa kepada mensyirikkan Tuhan. Kerana Nabi pun tak pernah diajar Tuhan untuk melihat dirinya. Pernah Nabi dipertemukan dengan Tuhan, tapi Nabi tidak mencerita bagaimana keadaan Tuhan yang dijumpanya. Nabi tidak dapat mencerita, tertutup perasaan Nabi memang ditutup oleh Tuhan. Dikatakan. Jadi kita katanya tadi, tidak wajib bagi orang yang mukallaf mengetahui wujudnya itu secara ain, zatnya secara nampak. Ada. Ain itu artinya individu. Jadi dapat kita menurut perkataan di atas, di bawah, di hadapan, di belakang, di kanan, di kiri. Perkataan dia mustahil bagi Tuhan, tak ada. Ada diceritakan dalam Isra dan Mi'raj, Nabi ya benar dijemput Allah Ta'ala untuk menemuinya, tapi Nabi tidak menceritakan di mana tempat Tuhan yang dijumpanya, tak ada. Tapi Nabi ada tempat, Nabi bertempat, Nabi yang bertempat beralam, kerana Nabi makhluk. Tapi Tuhan yang ditemuinya, yang dijumpa Nabi tidak menceritakan. Di surga di jua, di aras di jua, di mustawa di jua, di situ muntaha di jua. Jadi bermakna Tuhan ini tidak ada menggunakan di. Jadi yang mesti mau dijaga. Kalau ada orang berceramah pada Allah Ta'ala ya dijumpa Nabi di surga, ya salah ya, akidah jurus salah. Kerana hanya menuduh Tuhan pakai di pakai makhluk. Kita duduk di atas lantai, duduk di atas kendi. Tuhan tidak ada menggunakan istilah di. Yang mempunyai di, yang makhluk saja. Di dalam, di luar, di atas bumi, di atas udara, ya semua akan menggunakan di. Tuhan tidak ada istilah di atasnya. Kerana mencipta. Ya kita memahaminya. Tidak wajib bagi orang mukallaf mengetahui wujudnya itu secara ain dan secara nampak atau lain daripada zatnya pun saya ada kita dapat dengan Tuhan macam dia. Kerana yang demikian itu adalah sebahagian daripada masalah yang rumit dalam ilmu kalam, bumi. Kecuali orang yang diberi Allah Ta'ala hidayah. Kan dalam takwil mimpi kan ada, tapi tak mimpi itu orang mimpi dengan Tuhan. Dia takwil mimpi. Tapi tadi yang bukan takwil mimpi ya si ada. Secara jaga kepada kita tu si ada. Si pernah dapat melihat Tuhan. Dilarang.
Karena rumit katanya. Karena yang demikian itu adalah sebahagian daripada masalah yang rumit dalam ilmu kalam. Yang sebut dalam bahasa Arabnya rawamidu ilmin kalam, sangat sulit. Coba kita lihat catatan nomor 9. Katanya, kata pengarang, ia menjadi kafir. Orang yang Apa lagi? Hah? Yang nomor 8 ya. Ini Di atas tu. ini Rasulullah tadi. Bukan bawah hari. Ya. Ilmu kalam. Ya. Katanya rawamidu ilmin kalam artinya beberapa masalah yang mendalam serta tersembunyi dalam ilmu usuluddin, tersembunyi. Karena tersembunyi bah, ada orang mimpi dengan Tuhan. Dia mimpi bukan ain. Dia pun orang dia dapat mencerita macam mana cerita yang sebenarnya. Mungkin wayang nak angkat Tuhan derajatnya tinggi. Yang kena itu apa namanya, keadaan orang yang diangkat Tuhan jadi wali. Itu pun pernah kita dengar Sultan Aulia menceritakannya langgar Tuhan dalam mimpi sadar. Dan semua bapa 50 apa namanya manakib sadar yang nyatakan langgar Tuhan sadar. Mimpi pun sadar. Sedangkan yang ke Sultan Aulia kita lihat apa namanya tadi, balik lagi ke atas 98 udah dibaca ya. Ini nomor 8 apa? Ini nomor. Oh ya udah dibaca, udah baca kita pada hari yang lain. Kembali ke atas ya. Kita lihat dalil wujud Allah, tanda penunjuk Allah Ta'ala ada. Dalil Allah Ta'ala itu ialah sekalian makhluk ini. Semua makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, yang dapat kita rasa, yang dapat kita pegang, ia semua menandakan Allah Ta'ala yang ada. Jadi kita ya masih dapat mengatakan mustahil. Sedangkan sekeping lidah yang Tuhan letak dalam anggota tubuh kita dapat diguna untuk merasa bermacam-macam perasaan waktu kita makan minum. Biarpun kita tidak sedar memikir. Sekeping lidah ya, serta mata. Kalau letak garam masin, letak gula manis, letak jadam pahit, letak asam masam. Serta mata. Semua membuat ya Allah. Ya tanda Tuhan yang ada. Kita pun tak tahu seni. Ahli saintis mesti tahu seni tempat dia. Tidak dapat dikaji. Pakar-pakar perubatan, pakar-pakar psikologi mesti tahu seni tempat kita ya. Tubuh kita digigit nyamuk. Pandai. Tangan kita yang cari tempat gigit betul, tempat gigitnya kita pukul, kita tekan, pukul ngapain dah. Ya semuanya kerja Allah ya. Jadi bermakna sesuatu yang berlaku, ya tandanya ada penciptanya yang membuat kita seperti itu. Kita lihat. Dalil wujud Allah Ta'ala itu ialah sekalian makhluk ini. Sekalian makhluk. Tidak ada makhluk yang terkecuali. Ada orang bisi ilmu salah takwil kita ada. Ada. Kuatannya tadi meninggikan ilmunya kepada yang wadah waya pernah nagar nur Allah. Allah ada bisi nur. Ada mencipta nur ada. Nur yang pun dikeluarkannya ada. Nur Muhammad sama. Nur Muhammad itu adalah Tuhan. Muhammad Nur Muhammad pun adalah Tuhan. Coba kita mikir. Apa beza perkataan Nur Allah dengan Abdullah? Kita itu kan hamba Allah. Perkataan Nur Allah, Nur artinya nurnya dipunyai Allah. Abdullah kita tu dipunyai Allah juga. Kita hamba Allah. Apa beza? Orang pada ya entah Nur Allah ya macam mana ya. Bah kita tu hamba Allah dekat lagi. Apa kata dalam Quran Abdullah, apa itu Allah ya? Hamba yang dipunyai oleh Allah. Dekat lagi.
ia dikaji oleh para ulama apa nama perkataan yang disandar dengan Allah yang banyak sekali. Jadi kadang-kadang orang tadi untuk meninggikan taraf ilmunya disebutnya ilmunya adalah dari nur Allah. Jadi ya bahasa yang mesti ditakwil. Allah ya tidak ada mempunyai apa-apa yang boleh disandar dengan Allah, tak boleh. Boleh disandar. Karena satu dan alif, karena Allah, karena makhluk ini adalah perkara mungkin. Mungkin tu boleh diadakan, boleh ditiadakan, ya itu mungkin. Tuhan malah jadi Tuhan malah jadi itu mungkin boleh diadakan dan boleh meniadakan, itu dikatakan mungkin. Karena makhluk adalah perkara mungkin. Disebut dalam tulisan Melayu itu mungkin apa nama pakai MUN mungkin. Yang sebenarnya maka mim itu asal Arabnya. Dia kekuatan imkan mungkin, iaitu barang yang boleh diadakan dan boleh ditiadakan oleh Allah. Ia digelarkan apa namanya makhluk juga ya. Makhluk tu banyak. Alam pun makhluk, mungkin pun makhluk, hadis pun makhluk, makhluk pun makhluk. Jirim makhluk, jisim makhluk, nur makhluk, semua makhluk. Tidak ada selain daripada Allah Ta'ala, semuanya dia makan makhluk. Mungkin iaitu patut ada dan patut tiada. Iaitu mungkin. Patut. Itu je. Itu bahasa Melayu klasik apa namanya orang di negeri petani. Patut ada dan patut tiada ada. Artinya boleh ada, boleh tiada. Dan setiap yang mungkin itu pasti ada baginya yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Itu Allah. Atau kerana makhluk ini adalah perkara baharu. Makhluk ya perkara baharu, yakni ada selepas tiada. Ia arti baharu. Ada kita ya selepas tiada. Dulu kan kita belum nampak. Kerana roh kita ya masih disembunyi Tuhan. Setelah Allah Ta'ala menciptakan apa roh ya, kemudian baru roh ya dimasuk dalam rahim ibu kita. Kemudian ibu kita mengambilkan kita, ya baru kita dilahirkan. Jadi bahawa sebelum kita lahir ya disebut kita ya tiada namanya, tiada ada. Kerana kita masih alam apa? Alam rahim. Tapi kita ada berada dalam alam rahim. Setelah ya pada cukup masa kita untuk dilahirkan, baru kita keluar masuk lagi satu alam. Itu alam dunia. Yang kita sedang kita huni itu alam dunia. Ya ini ada selepas tiada. Dan setiap yang baharu itu pasti ada baginya yang membaharukannya, yaitu yang mengadakannya, yaitu Allah. Ya susah bahasa ya. Kemudian jika datang soalan atau i'tirad. Kalau itu Arab i'tiradnya alif ain tara alif dad, i'tirad. Apa arti itu? Penentangan. Ada orang tentang siapa percaya dengan sifat Tuhan. I'tirad namanya. Kemudian jika datang soalan atau i'tirad, ini menentang anda, menentang kita lah, hendaklah menjawabnya secara yang dituntut. Tidak boleh kita jawab sembarang. Macam mana yang dituntut? Adapun nama bagi keadaan yang mengadakan itu ialah Allah dan lain-lainnya. Banyak sifat-sifat yang lain. Seperti mana yang kita lihat dalam Quran kan, ada 99. Yang sebenarnya dalam Quran dia 100. Dalam Quran dia nama Tuhan ada 100 dalam Al-Quran dia. Jadi yang satu ya ada. Ialah sebelum Quran kalau kita lihat, kalau kita ngitung sifat-sifat Tuhan yang dalam Quran kalau kita nampak ya 99.
Tapi di awal dia adalah satu. Nas'aluka ya man huwa Allah. Ya yang ke-100. Yang satu ya yang ke-100, bukan yang ke-99 di siasat. Apa sih ya? Bukan. Yang pertama, yang satu ya, yang nama teragung. Nama ya, si dapat dibaca, si dapat diamal, melainkan kita nuntut dengan Nabi. Ya, diberi Tuhan kan Nabi Muhammad. Nabi lain 124 ribu orang si ada menerima no satu ya. No satu ya. No 313 pun saya ada menerima ya. No 25 saya ada menerima ya. No 5 pun saya menerima ya. Nabi Muhammad aja yang diberi menerima satu ya. No ialah menjadi amal apa namanya Naqsyabandi. Al-Qadariyah saya ada. Naqsyabandiyah yang amal ya. Ialah maka sebabnya Syekh Ahmad Sambat nyuruh kita belajar ya. Kerana mula Al-Qadiriyah saja mempunyai mula-mula. Saya ada apa nama saya ada Naqsyabandi saya ada. Ya kalau kita kena kena tarekat lain tu terus direct ngagak Naqsyabandi. Rupanya dapat ilham di rupanya di sia lagi ada kekurangan maka ialah maka diberi Tuhan ilhamnya lalu yang ngambil bagus lagi daripada Syekh bagus lagi. Ya Syekh pada namanya Syekh Sirhindi. Sirhindi ya bukan nama dirinya. Dia lahir di daerah Hindi dalam apa namanya provinsi Punjab India. Ya wali Allah ya orang tua ya. Namanya Abdul Ahad namanya Abdul Ahad. Ada saat namanya pun apa namanya catatan. Jadi nak satu ya nama Allah. Ya yang apa namanya tadi yang nomor satu daripada yang 100 ya. Bukan yang setelah 99. Kalau dibaca apa aja sejarah apa mesti kita cari mursyid. Siapa mursyid ya Pak? Bukan Sayyidina Ali mursyid ya. Semua bakal. Mursyid ya. Nabi nurun semua bakal. Semua bakal lagi nurun kepada sahabat yang lain. Tapi kalau apa namanya ada juga Allah mengatakan apa namanya Al-Qadariyah Sayyidina Ali. Tapi ngikut kalau kita lihat penerangan daripada Al-Muhabbahanum ya, yang mempunyai Naqsyabandi adalah Sayyidina Ali. Sebut apabila kita sudah masuk di terkin ya, pintu saya bakar sisi tertutup. Buka terus. Dibuka terus untuk kita. Jadi kita disuruh ingatnya sepanjang hayat kita. Sedangkan Al-Qadariyah tutup. Lepas sembahyang tutup. Datang sembahyang bunyi buka. Sembahyang baru buka. Masuk waktu baru lepas salam bukanya. Tapi Al-Qadariyah Naqsyabandi hendak terus buka. Sembahyang sunat pun buka. Hendak sembahyang sunat pun buka. Kalau kita dalam waktu-waktu kita ada lapang terus, kita terus buka. Ya digalakkan pintu Abu Bakar istilahnya tidak pernah tertutup setelah kita minta buka dan kita si pernah dibenar untuk nutupnya. Karena baru ini adalah perkara mungkin bahagian apa gitu, bahagian bawah ya. Kita lihat, ya. Kemudian jika datang soalan atau i'tirad atau ada orang menentang, anda hendaklah menjawabnya secara yang dituntut. Adapun nama bagi keadaan yang mengadakan itu ialah Allah, alif lam lam ha. 4 huruf ya, alif lam lam ha, Allah. Allah ya, tidak ada apa namanya tasrif, siapa dipecah. Dalam ilmu saraf lain manahu kata Allah siapa dipecah. Memang ya wahyu tunggal Allah Ta'ala kepada Nabi kita yang dikatakan Allah ya al-ilah mahaya tidak ada dapat dipecah macam ilmu nahu, macam ilmu saraf, ilmu lain sampai dipecah ya. Sedangkan ayat dapat dipecah. Perkataan Tuhan di dalam Al-Quran ilah aja, ilahun
alif alif lam ha ilahun. Kalau dia panjang alif lam alif ha ilahun. Tuhan yang mananya? Tapi bukan Allah. Yang apa, yang jamaknya apa? Ilahatun, alihatun. Dia jamaknya alif lam ha tamurta. Kalau mufradnya ilahun. Itu kita dengar Al-Quran, kita jumpa apa beza ilahun dengan alihatun. Alihatun jamak, 2-3 Tuhan yang bukan Allah Ta'ala, ya alihatun. Jadi jangan beri nama keluarga alihatun ya. Ya Tuhan juga tapi bukan Allah. Yang disebut tagut. Tagut artinya syaitan-syaitan. Dan berapa ayat dikatakan tagut dalam Quran dan Al-Quran dalam kita jumpa tagut kan. Tagut artinya segala syaitan-syaitan yang digalakkan tagut. Apa juga bermacam-macam jenis syaitan kan, jin tu macam-macam. Suku-suku jin. Semua disebut dikumpul jadi tagut. Alif ta, alif lam ta, apalah ta alif arin wata at-tagut. Ada orang mereka selalu sedak orang pasti berkelahi dengan orang UMNO yang dah orang UMNO tu takut semua katanya. Syaitan katanya. Ya bahasa kasar lah. Ini dia pakai dengan orang syaitan kita ya. Kerana kita dah tahu ada kawan benar-benar syaitan tu pun tak. Ya bahasa yang membawa permusuhan. Adapun nama bagi keadaan yang mengadakan itu ialah Allah dan lain-lainnya. Perkataan Allah ya kan tinggi. Yang demikian itu diketahui dari perkabaran Rasul alaihi wassalatu wassalam. Di sini kita tahu nama Allah ya melalui Rasul. Tanpa Rasul kita sih tahu Allah ya. Rasul lah. Bukan saja Nabi Muhammad SAW. Semua Rasul-Rasul tidak ia adalah yang diwahyu Tuhan untuk menyebarkan ajaran tauhid. Hanya tadi tentang diberi untuk mengamalkan nama Allah ya. Yang diberi dengan Nabi Muhammad. Tapi tidak lain tahu nama ya. Nama Allah ya tahu, diketahui. Baca. So, alaihim wassalatu wassalam. Alaihim ya banyak kan? Rasul-Rasul alaihim wassalatu wassalam. Apabila tetap Allah Ta'ala itu ada, maka mustahillah baginya ketiadaannya. Di sini tidak dijelaskan ada permannya tentang Allah Ta'ala ya. Yaitu ayat 3 surah Al-Hadid. Surat yang ke-32. Kita baca dah. Ayat 3 surah Al-Hadid. Urutan nomornya 32. Kalau dihitung di Al-Fatihah. Surat Al-Hadid itu surat yang ke-32 nomornya. Ayat 3 bang. Ayat 3. Bunyinya huwal awwal wal akhir. Dia maha awal dan maha akhir. Surah Al-Hadid, surah besi. Al-Hadid. Al-Hadid jadi besi. Al-Hadid bukan ta. Dal maknanya. Ayat 3 Suratul Hadid, surat yang ke-32. Bunyinya huwal awwal wal akhir. Dialah Tuhan yang maha awal
dan yang maha akhir. Arti tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya tadi apa namanya sebagai dalil nakli bagi wujud. Sebagai nakli bagi wujud ya. Kerana Al-Quran ini banyak sekali digunakan. Kemudian kita masuk sifat yang kedua, qidam. Qidam artinya sedia. Arti qidam sedia artinya Allah Ta'ala tidak ada permulaan, dia digalakkan qidam. Kalau kadam maknanya tapak kaki, hurufnya sama, kaf dan mim ja. Kalau dibaca kadam jadi tapak kaki manusia. Kalau qidam ya nama sifat Allah Ta'ala yang tidak ada permulaan. Dikehendaki dengan sedia itu ialah sedia yang zatnya sedia ada. Jadi ia yang apa namanya dinamakan qadim, al-qadim, zat yang qadim, iaitu awal tidak ada permulaan, iaitu tidak permulaan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Yakni adanya Allah itu tidak didahului oleh Adam, tidak didahului oleh Qidam. Kita didahului, dikeluarkan daripada sedia yang zati ialah sedia yang zamani. Jadi Tuhan menciptakan kita tu, kita ada zamani 9 tahun 10 hari, 9 bulan 10 hari kita alam di kandung rumah kita, baru kita lahir. Ada zamani namanya, baru kita ada. Dia digelarkan zamani. Macam sapi berapa bulan sapi, macam manusia juga kah? Jadi semua makhluk-makhluk tu ada zaman. Ada yang dia ambil 40 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 9 bulan. Ada juga orang yang diambil oleh mak bapaknya 4 tahun ada. Jadi apa namanya? Ada setelah menempuh masa. Dia digalakkan zamani. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Tidak menempuh masa semacam mana makhluk. Dalam Quran mengatakan Allah Ta'ala menciptakan langit katanya dalam 6 masa, 6 hari. Artinya bermasa. Allah Ta'ala tidak bermasa seperti itu, tidak menempuh masa. Tidak didahului oleh Adam. Apa dikeluarkan tu? Dikecualikan. Ya, dia kata dikeluar situ tu boleh bahasanya. Ya juga orang kata jadi keliru macam. Dikeluarkan daripada yang zati ialah yang sedia yang ada zaman. Sedia setelah kita menempuh zaman baru kita sedia. Macam kita kan. Kalau kita malah baju, ngagak tukang baju, mbak kain. Yang pada baju kita tu siap sehari. Arti sehari punya siap. Sebab mana mengikut zaman. Sehari baru kita boleh pakai baju. Macam kita nak makan mi. Kata tukang mi, tunggu 15 minit. Sebab mana makanan dia menusik zaman. 15 minit banyak masak. Arti menempuh zaman namanya. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Manusia itu menempuh zaman. Ada kuih yang si dapat dipegang di zaman. Orang malah tapir. Ini apa? Macam ni kita nak merah tapir juga masak. Sebenarnya. Setelah tapir jadi balun dalam daun pisang kah, dalam daun daun keladi ke apa, daun bakong dah. Ditapa dulu. Esok hari dengan naknya tutup kita, mau naknya masak sehari. Esok hari baru kita makan. Apa namanya? Ia menerui zaman namanya, menempuh zaman. Bayarlah. Kuih ya disebut bahasa sama tape. Apa tape? Ditapa. Bahasa tape ya tapa. Kerana orang sambas tu menggunakan imalah. Tutup sambasnya ke mana? Mak tape. Kedai ya. Kemudian kau tanya lagi di sini, iaitu panjang masa serta didahului dengan Adam.
maka tidak dikenaki di sini. Ia makhluk. Yang macam ia makhluk, Tuhan tidak seperti itu. Dalil yang menunjuk Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam. Dalil qidam Allah Ta'ala itu ialah jika adanya Allah itu baharu, nescaya ia berhajat kepada yang membaharukannya. Tuhan yang baharu, tentu berhajat kepada yang membaharukannya. Tentu berhajat dengan mak bapaknya. Allah Ta'ala dia macam ya. Keadaan seperti ini adalah mustahil, tidak diterima oleh akal. Karena berlaku berkelilingan. Berkelilingan. Disebutnya daur atau berturutan ataupun berangkai. Tasalsul. Ada yang baik kamu salah lebah ya kan. Yang tidak berkesudahan. Kedua-dua itu mustahil. Daur mustahil, tasasul pun mustahil. Dan apabila tetaplah qidamnya Allah Ta'ala, maka mustahillah baharu baginya. Kita lihat catatan 10. Kata penyusun, daur, arti daur ialah dua bahagian. Pertama, berkeliling, yang dinyatakan daur musarrah, yaitu ada dua peringkat, seperti Z menjadikan Amru dan Amru menjadikan Z. Bertukar-tukarnya dia digalakkan daur. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Bukan Umar, Amru bacanya. Amru itu apabila di belakang ra ya ada waw, nya boleh dibaca tiga bunyi. Boleh dibaca amrun, boleh dibaca amran, boleh dibaca amrin. Waw saya dia berbunyi. Kalau ain mim ra ya Umar. Umar tak boleh dibaca Umari. Yang boleh dibaca Umaru dengan Umar aja. Tapi amrun boleh dibaca tiga. Boleh dibaca amrun, amran, amrin. Jadi kalau kita mengenai nama Umar, nama anak kita Amru, mesti ikut macam tu. Ain mim ra, ain mim ta amr, ra dua depan ron. Wow, ya saya ada kerja. Amrun. Kalau bertukar Z menjadikan Umar, Umar menjadikan Z. Maka macam yang mustahil dia makan apa namanya? Daur musarrah, bertukar menjadi. Kedua, berkeliling yang disembunyikan. Berkeliling. Dia nama daur apa? Daur mudmar. Yaitu adanya ia dengan beberapa peringkat. Seperti Z menjadikan apa namanya Amar. Amar menjadikan Bakar. Dan Bakar menjadikan Z. Adapun adapun berturutan, berangkai, tasasul, itu misalnya seperti Z menjadikan Amar, Amar menjadikan Bakar, Bakar menjadikan Khalid, dan demikianlah seterusnya hingga tiada kesudahan pada menjadikan itu. Allah juga yang lebih mengetahui. Tapi Tuhan boleh mencipta orang semacam ya, boleh. Namun apa namanya, dirinya tidak seperti itu. Kalau ada orang menceritakan Tuhan bertukar-tukar kerja macam ya, ya bukan Tuhan, ya makhluk ya. Tapi makhluk pun jarang kita berjumpa macam ya ada. Ya kita pengarang. Pengang tu bah, siapa nama pengang tu? Syekh Ahmad Fatani. Pengarang ni malah macam ni. Kemudian kita baca cepat sikit. Kemudian sifat yang ketiga dinamakan baqaul bacanya. Supaya dapat. Kalau kadamun
Kalau qidam, qidamun. Tanwin. Kalau wujud, wujudun. Kalau baqa, baqaun. Artinya kekal. Allah Ta'ala tidak akan rusak sedikit pun dari semasa ke semasa, tidak rusak selama-lamanya. Iaitu tiada keseluruhan bagi wujudnya Allah Ta'ala itu. Iaitu adanya tidak diputuskan oleh tiada, oleh adam. Mustahil lawannya iaitu binasa ataupun fana'un. Allah Ta'ala itu tidak pernah fana. Dalil baqa Allah, dalil Allah Ta'ala itu kekal, tidak ada kesudahan. Dalil Allah Ta'ala itu baqa ialah jika ia binasa. Jika Tuhan itu pandai binasa, nescaya ia baru. Kerana setiap yang binasa itu harus ada dan tiada. Makhluklah jadinya. Yang pandai binasa itu makhluk. Allah Ta'ala tidak pernah binasa. Dan setiap yang harus setiap yang harus ada dan tiada itu adalah baru. Yang harus ada harus baru. Mungkin tadi itu harus tu. Makna mungkin tadi lah harus tu. Itu harus dalam ilmu tauhid, bukan harus dalam bahasa Indonesia. Harus Indonesia ya mesti. Tapi harus dalam ilmu tauhid itu tidak mungkin artinya. Boleh ada, boleh tiada. Yang dia kena harus. Dan setiap yang harus ada dan tiada itu adalah baru. Baru bagi Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Kerana telah sabit, telah tetap. Telah tetap qidam bagi Allah Ta'ala. Dengan itu sabitlah, dengan itu tetaplah baqa baginya, kekal baginya. Dan apabila sabit baqa baginya, mustahillah binasa baginya, mustahil binasa baginya. Situ kita ada dalil di situ. Dalil naqlinya, dalil akal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 27. Itu sebetulnya Bapak. Surah Ar-Rahman ayat 27. Dan kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa dan yabqa ya kekal, wajhu ya zat, bukan wajahnya, bukan mukanya, tapi di situ perlu ditafsirkan. Bukan kekal wajah Tuhan dah, kekal zat. Wajhu situ ditafsir dengan zat, dirinya, seluruhnya kekal. Wa yabqa wajhu, dan kekal zat Tuhanmu. Kaya nama Nabi kita ya. Sini kembali kaya damnya kepada Nabi. Dan kekal zat Tuhanmu ya Muhammad. Wahai Muhammad, Dzul Jalali, yang mempunyai. Dzul yang mempunyai, Jalal keagungan, dan Al-Ikram kemuliaan. Allah Ta'ala bukan ajarnya kekal, malahnya punya keagungan dan punya kemuliaan. Carilah dalam Quran dah. Ijtimah. Suhud. Dah. Kemudian kita masuk bagian sifat yang keempat. Mungkin angkot situ tidak diberinya mukhalafatuhu. Kalau hu damir ya kembali kepada Allah, kepada Allah, maka situ ditinggal hu ya bacanya mukhalafatun.
muhalafatun lil hawadifi, persalahan bagi segala makhluk, bagi segala yang baharu. Boleh dibaca kedaya, boleh dibaca mukhalafatuhu, maka tun ditinggal kerana di belakang tun diganti dengan hu, mukhalafatuhu lil hawadifi. Kalau hu ditinggal, tanwin pasang, mukhalafatun lil hawadifi. Makhluk juga ya. Apa arti hawadif ya? Makhluk. Kalau seorang makhluk, hadis. Kalau lebih daripada dua orang, hawadis. Makhluk juga. Kita tu lah manusia yang boleh termasuk dalam golongan makhluk juga kita tu. Jadi saudara, apa arti lil hawadis dia? Bagi hawadis jamak bagi hadis. Kalau hadis seorang aja, ha alif dal sa. Hadis tu hawadis banyak, lebih daripada dua orang sehingga beribu berjuta ya, hawadis namanya. Mau dipaham ya? Artinya apa? Bersalahan Tuhan Subhanahu wa taala daripada segala yang baru. Berarti nak serupa. Tidak serupa. Yang kita membayangkan Tuhan yang serupa macam makhluk, nak boleh. Maknanya Allah Ta'ala tidak menyamai sekalian makhluk seada. Tidak menyamai sekalian makhluk. Walaupun satu segi pun tak sama. Ada satu bulu ke satu rambut ke satu kuku kan tak sama. Kerana segala yang baru itu tidak dapat dielakkan. Sama ada ia itu jauhar, jisim atau arad. Jauhar itu juga makhluk. Jauhar itu artinya benda yang sangat halus. Ia digalakan jauhar. Macam ni halus lah. Yang tu anda tahu cahaya matahari yang kita lihat tu jauhar ya. Jauhar makhluk juga ya. Si dapat nak ditangkap pun si dapat. Jauhar, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya listrik, ia itu akan jauhar, apa namanya, jisim yang si dapat ditangkap dan si dapat dipegang, si dapat dirasa, si dapat. Ia digalakan jauhar. Dan di bracketnya jisim. Jisim tu apa namanya, makhluk yang ada bentuk. Punya kita tu asal kita tu jirim. Oleh kerana kita berbentuk, maka jirim diberi gelaran lagi satu, jisim. Kerana kita ada muka, ada kepala, ada dada, ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada paha, ada lutut, ada kaki, namanya apa? Jisim, berjisim namanya. Kalau ni melukuk batu wajah, kayu wajah, ia jirim. Macam gelas ia apa namanya? Ia jirim. Ia sudah bentuk apa-apa. Apabila berbentuk, maka bertukar daripada jirim menjadi jisim. Makhluk juga. Kemudian sifat jisim macam-macam. Kalau ia dapat dipegang, macam angin kan. Kita tahu ada angin menempuh tubuh kita. Apa nama angin ni? Jauhar. Angin maksud jauhar. Cahaya matahari jauhar, cahaya bulan jauhar, cahaya bintang jauhar. Kenapa sebut jauhar? Kerana si dapat dipegang, si boleh tangkap. Makhluk juga ya. Makhluk pada. Cahaya api makhluk. Termasuk jauhar dia. Makhluk jin jauhar. Makhluk malaikat jauhar. Malaikat dia jauhar. Jin jauhar. Syaitan dia jauhar. Kerana kita kadang-kadang syaitan kita dengar saja. Kadang-kadang gerakan. Kadang-kadang dia ada angin bergoyang. Mungkin di sini ada dilempas oleh jin umpamanya. Jauhar. Apa tu arad? Arad itu sifat. Ingat ya. Kalau untuk Tuhan satu aja. Zat. Untuk makhluk banyak. Jauhar makhluk, jisim makhluk,
Jirim makhluk, jawhar makhluk. Puluh-puluh macam ngikut gelaran macam ni, keindahannya yang ikut ciptaan Tuhan. Biasa kita nyebut jawhar permata. Situ bukan permata. Lebih halus daripada permata, dia dikatakan jauhar. Macam ya kan, macam apa namanya, handphone dia jauhar ya. Orang bercakap di Amerika, dia dengar di situ. Orang cakap di Mekah dapat datang ke situ, ya jauhar. Halus suaranya dapat dengar lagi. Jauhar. Makhluk ya, suara itu jauhar. Ialah ceritanya alam yang diciptakan Tuhan tu rupanya umur Nabi umur Nabi SAW, umurnya nisi dikembang, nisi ditua, nisi dibiak. Waktu dia diangkat masih umur kini tu umurnya. Sebab apa? Kata dalam sejarah, umur Nabi Isa tu umurnya sama disukat dengan umur Nabi Muhammad. Berapa Nabi Muhammad bah? 63. Waktunya kena angkat maut 33. Waktu tu umurnya masih 33. Dan 30 aja ditinggal oleh Tuhan pakai umurnya di dunia kelak. Umurnya. Ada setengah ulama kata 40 umurnya buatnya wafat. Setelahnya turun kelak. Ada setengah ulama mengatakan yang tepatnya 30 aja. 30 tahun lamanya menghuni dunia itu kelak barunya diwafatkan Tuhan. Macam ni, macam ialah ditahan Tuhan umurnya. Macam ialah kaedahnya orang dimasuk ke syurga. Macam nak dewi Tuhan dengan Nabi Isa. Orang di syurga ni pada tua. Budak saja. Dusunya balik menjadi umur 30 kita. Paling nak umur kita 33 semua orang lelaki, orang puan. Dibalik Tuhan umur kedaya. Ialah bagi orang ada akal, mustahil. Sebablah orang Quraisy, orang kafir Quraisy apabila Nabi menceritakan nya lepas Isyak berangkat ke Palestin, tuh ke langit, tuh ke syurga ke neraka, pulang belum subuh. Macam ni masa yang disingkat tu. Tentu kalau bagi orang saya ada akal, mustahil Muhammad pula kata dia. Dengan Tuhan sih mustahil. Kalau Nabi boleh je katakan mustahil. Tapi Nabi ya diurus oleh Tuhan, dibuat oleh malaikat. Jadi kita boleh katakan ilmu Rasuluddin si mustahil jadinya. Dapat ditembaklah kalau kita. Kena tiga orang yang mudah dikubur kan Nabi 63, Abu Bakar 63, Umar 63 juga. Jadi orang keempat dia kelak katanya 63 juga. Kerana situ ada kosong katanya sigir tempat dia. Ya, kata para ulama dijangka yang dikubur di situ adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang termasuk orang yang kedua mencelang mata setelah tiup sangkakala yang kedua. Nabi dulu mencelang kasihan ikut Nabi Isa. Jadi kita akan dalam sejarah para rasul. Kata dia. Jauhar, jirim, jisim, semuanya makhluk. Arad, semuanya. Arad artinya sifat untuk makhluk. Ya arad, tinggi, rendah, kecil, besar. Ia dikatakan arad. Tapi kalau Tuhan, pakai sifat. Kalau Tuhan sifat. Kalau makhluk, pakai arad. Tapi boleh je satu ketika kita jemput sifat boleh. Tapi bahasa arad adalah bahasa untuk makhluk. Jamaknya apa? A'rad. Alif ain, ra alif dal. Ya jamak bagi arad. Kalau satu sifat aradun. Kalau jamaknya a'radun. Disebut a'radul basyariyah. Nabi yang bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nabi-nabi, para rasul. Ana jirim jisim. Kalau jirim ya nisi berbentuk nama jirim. Kalau yang berbentuk namanya jisim. Macam matahari. Nampak tak bentuk matahari ya? Nampak kan bulat tak rupanya? Jadi matahari bukan jirim, dia sudah jadi
Jisim bulan jadi jisim berbentuk. Macam ada bintang berbentuk, ada bentuk. Maka apakah hakikatnya? Bila Tuhan itu bukan jirim, bukan jisim dan bukan arat, bukan sifat, maka apakah hakikatnya? Bagi menolak yang demikian itu, anda hendaklah berkata, tiada yang mengetahui tentang Allah itu melainkan Allah jua. Ya, contohnya. Saya ada awak dapat mengetahui, makan dirinya pun yang mengetahui. Kalau awak madahnya dapat mengetahui, ya tertolak, batil imannya, rusak imannya, rusak Islamnya, rusak ihsannya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat surat yang ke-42 ayat 11. Surah Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu seumpamanya, dialah yang amat mendengar dan amat melihat. Dan lemah daripada mendapatkan, inilah kedapatannya. Dan lemah daripada mendapatkannya, inilah itulah kedapatannya. Memang susah kita nak mendapat. Macam ni kita nak mendapat Allah Ta'ala. Apabila kita mengatakan si dapat kita mengetahui zat, ialah mendapat namanya. Betul lah ya. Orang pada mendapat itu tidak mendapat. Yang tidak mendapat itulah mendapat. Itu bahasa tauhid kan. Kalau kita sudah mengetahui zat Tuhan, itulah mendapat namanya. Selamatlah kita daripada jadi musyrik. Karena kita yang dilarang mencari Tuhan. Hadis Nabi melarang. Kata Nabi apa namanya? Wala tafakkaru. Tafakkaru fi ala illa, maksud alanya, bukan maksud zat. Dan bukan maksud nikmat. Tafakkaru ala fi ala illa. Berfikirlah kamu tentang nikmat Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Bagaimana zat Tuhan? Jangan fikir yang kita tidak mampu. Si mampu ialah mendapat namanya. Kalau mendapat, ya makan tidak mampu. Berwalidnya. Kalau mendapat, tidak mampu. Kalau tidak mendapat, mampu. Selamat. Iaitu ia menyuruh kata tadi. Dan lemah daripada mendapatkannya, itulah kedapatan, itulah mendapat. Boleh kan bahasa tauhid? Mustahil lawannya, iaitu ia menyerupai dengan mana-mana makhluknya. Apa nama mustahil? Itu lihat nomor 11. Kata pengarang atau arad. Apa itu arad? Iaitu sesuatu yang benar-benar wujud, yang memerlukan tempat. Yang memerlukan, ia dikatakan arad. Memerlukan tempat. Cuma ni memerlukan tempat bah. Macam warna lukisan tikar tu. Jadinya tu numpang tikar. Warna tu si dapat berada, boleh kan ada getah labah ya akhirnya belakang. Ia digalakan sifat. Macam apa lah, macam tulisan tu kan. Dakwah tulisan tu. Ia dinamakan sifat, memerlukan kertas dan kita naik dan nulis. Jadi bermakna kertas tu zat, tulisan tu sifat. Memerlukan tempat. Arad iaitu sesuatu yang benar-benar wujud, yang memerlukan tempat untuk menempatkan diri padanya. Seperti warna, seperti gerak, seperti diam, jauh dan hampir. Ia semuanya sifat, memerlukan zat tempatnya. Anda perlu mengetahui apabila datang ayat Al-Quran atau hadis yang perkataannya membawa sangkaan kepada yang menyerupai. Ada ayat yang sama-sama. Maka mazhab salaf. Mazhab itu artinya para sahabat Nabi. Salaf ya.
Bukan bukan negeri Nabi. Mazhab salaf tu artinya mazhab sahabat-sahabat yang beriman, yang Islam di masa Nabi, ia dilakukan salaf. Apa tu salaf? Terdahulu berpendapat macam di pendapat Sidaya, hendaklah diserahkan kepada Allah Ta'ala. Arti kalau kita berjumpa Al-Quran kan maknanya pelik-pelik, yang meragukan, maka jangan ditafsir. Kalau kita macam baca ajak rahayat, jangan ditakwil. Kita serah Tuhan, dia tahu dia. Ya maksudnya. Jangan cuba-cuba kita nak mengarih, nak mungkarnya. Maksudnya, apa katanya tadi? Hendaklah diserahkan kepada Allah Ta'ala. Manakala mazhab khalaf, mazhab kemudian, artinya tabi' atau tabi'in. Jadi kalau apa namanya, khalaf, mazhab kemudian pula mentakwilkannya. Apa tahu ditafsir, ditakwilkan, ditafsir seperti firman Allah. Apa kena perlu ditakwil sengikut macam sidak khalaf? Sebab apa? Masaya kita manusia tu dah berhadapan dengan orang yang bukan Islam banyak. Perlu ditakwil. Supaya apa? Supaya memberi keyakinan dengan sidaya, supaya dapat meyakini Islam adalah agama benar yang dibawa oleh Nabi. Ya maksudnya. Bukan buat mana sidak lebih alim daripada sidak salaf. Sidak ni dapat orang salaf, sidak yang pernah dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Jadi untuk kita menegakkan kepada Islamiyah untuk mendakwah, maka perlu ditakwil. Apa ditakwil tu? Ditafsir, diselidiki, tetapi sesuai dengan asbabun nuzul, bukan makin akal fikiran kita. Seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat Rahman itu di atas aras tertinggi. Tentulah dia nak jumpa dia di atas. Tuhan dia mesti di atas ada. Itu perlu ditakwil, ditafsir, supaya kita jangan tergelincir akidah kita. Menurut ahli salaf, yang kedua tu, menurut ahli salaf dalam tafsir Sidaya, tertingginya itu sebagai tertinggi yang kita tidak mengetahui kaifiatnya, bagaimana rupanya, caranya, maka kita serahkan maksudnya kepada Allah Ta'ala. Manakala ahli khalaf pula, maksud tertinggi itu ialah pemerintahan dan kerjaan Allah. Ya. Dua perkataan dia. Pemerintahan Allah tinggi, kerja Allah Ta'ala. Ya, maksud apa namanya, arsy istawa. Ya. Jom kita lihat kan, bagi negeri yang kaya dia dapat mengantar alat pakai terbang ke langit. Ya pun si sampai tempat yang dikandaki bergantung berapa lama saya tinggal di atasnya. Macam negeri-negeri yang si kaya ni sekabir. Negeri China mampu, negeri India mampu, Amerika mampu, Rusia mampu, kenanya kaya. Ia pun wang negara dia mau berdir untuk pergi ke atasnya. Kerana itu sida Amerika dan Rusia itu mikir mudah berhasil lah. Sekiranya jendela kiamat, dia nak lari ke atas. Dia mikir di atas si kiamat. Tidak, jangan gaya berbuli di bawah tu. Gunung-gunung semua terbongkar, gunung berapi, ngeluar api. Di atas ni sih, padahal Al-Quran mengatakan lancur. Kecuali alam-alam yang ditentu Tuhan ada 10 saja katanya yang mesti dihancurkan. Yang lain daripada 10 saja semua hancur. Ini kita dapat lagi. Maka kita mestilah kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi maksud al-istiwa itu tadi alam tinggi ya, kerjaan dan pemerintahan dan kerjaan. Garis itu siap. Dalil berserahan dengan segala yang baharu itu ialah jikalau ia menyerupai yang baharu
nescaya ia adalah baharu pula. Yang demikian itu mustahil kerana telah sabit, telah tetap sedia baginya dengan dalilnya yang telah lalu. Maka sabitlah, maka tetaplah berselahannya dengan yang baharu. Dan apabila sabitlah yang demikian itu, maka mustahillah lawannya, iaitu yang menyerupai yang baharu. Itu siapa sudah gila? Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Kami mudah, berdiri dengan sendiri itu Allah Ta'ala adalah zat. Allah Ta'ala itu adalah zat, bukan sifat. Yang digelarkan berdiri sendiri adalah zat. Yang demikian itu bukanlah bermaksud bahawa betul berdirinya, bahawa betul pendiriannya itu tanpa sesiapa yang menolongnya, seperti yang segera dipahami kebanyakan orang. Hanya sesungguhnya makna berdiri dengan sendiri itu ialah Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat untuk menempatkan dirinya padanya. Kerana zat punya jadual lah zatnya. Ya, artinya. Jadi hakikat berdiri situ adalah dia adalah zat. Zat Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada tempat. Ya, artinya. Jadi hakikat perkataan berdiri sendiri adalah Allah Ta'ala itu zat dirinya. Kalau dia berkehendak kepada tempat, sifat lahnya. Ya, maksudnya itu ada bahaya jelas. Makna berdiri dengan sendiri itu ialah Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat untuk menempatkan dirinya padanya, seperti segala arat, seperti segala sifat yang sifatnya yang menempatkan dirinya pada segala zat, dan ia tidak berkehendak kepada yang menjadikannya, bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Peramaan di atas tadi, peramaan atas apa? Nombor 12 ya. Surah Taha ayat 3. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ya kan. Surah yang ke-12 ayat 3. Nomornya kalau dihitung di Al-Fatihah, surah Ar-Rahman tu betul ya? Bukan. Surah Taha. Surah Taha tu nomornya kalau dihitung di Al-Fatihah nombor 12. Ayatnya 5. Kata Ibn Taymiyah, kalau kita jumpa macam tu jangan ditakwil. Tuhan atas lah. Maka Ibn Taymiyah hati-hati macam kitab Ibn Taymiyah ya. Kadang-kadang Ibn Taymiyah tu bukan Sunni. Ibn Taymiyah itu bukan Sunni. Surah 20 dulu. Taha 20. Surah ke-20. 20 kah? Oh. No, tadi Al-Hadid ya surah 57. 57 kah? Oh, Saya tengah dah tahu tak? Bukan 32. Bukan. kan 32 sejadah. Oh ya. Sejadah. Surah 20. Taha 20. ayat 5. Ya 12 saya catatan aja. Betul. Muka 14. Mustahil lawannya iaitu berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikannya. Dalil ia berdiri dengan sendirinya ialah satu, jika ia tidak berdiri dengan sendiri, bahkan berkehendak kepada zat, nescaya ia adalah sifat. Dan keadaan Allah Ta'ala sebagai sifat adalah mustahil, kerana jika ia sifat, nescaya ia tidak bersifat dengan sifat ma'ani.
dan maknawiyah yang akan datang nanti. Sedangkan apa namanya, qiyamul nafsiyah bukan sifat ma'ni dan bukan sifat maknawiyah, kenanya sifat salbiyah. Qiyamul nafsiyah adalah sifat apa dah? Sifat apa nama? Sifat salbiyah. Ini wadahnya. Itu yang boleh kenangan. Dan kalau Allah Ta'ala sebagai sifat adalah mustahil, kerana jika ia sifat nascaya, ia tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah yang akan datang nanti. Sedangkan sifat ma'ani apa namanya 7, sedangkan salbiyah yang 5. Yang demikian itu batal kerana beberapa dalil menunjukkan ia bersifat dengan sifat ma'ni dan maknawiyah. Lihat bah. Atau jika ia berkanak kepadanya menjadikannya, nescaya adalah baharu. Dan yang demikian itu mustahil kerana ia terdahulu telah pun jelas tentang wajib qidam baginya subhanahu wa ta'ala. Maka sabitlah ia berdiri dengan sendirinya, tetaplah ia berdiri dengan sendirinya. Dan apabila sabitlah demikian itu, mustahilah lawannya, iaitu ia berkanak kepada zat atau kepada yang menjadikannya. Jadi kita kalau masuk dalam bagian yang ke-6, muka 14 ya. Sifat yang ke-6, wahdaniyah. Bacanya ke bawah, artinya keesaan, ke bawah, iaitu keesaan Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan perbuatan. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Esa itu semua tunggal, tidak memerlukan alat-alat. Kita lihat situ. Satu, esa pada zat, iaitu zat Allah Ta'ala tidak bersusun daripada 2 zat atau lebih, kesalahan pada kebanyakan makhluk yang bersusun. Mereka bersusun daripada beberapa banyak zat, iaitu segala juzuknya. Juzuk tu suku-suku macam kita akan ada kulit, ada darah, ada daging, ada tulang, ada sumsum. Ia digalakan apa namanya, juzuk namanya, makhluk ya. Macam kita akan di atas kulit kita ada rambut, ada bulu tubuh. Ia namakan bersusun. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ia katakan juzuk. Juzuk tu ada part-partnya. Dan bersusun itu dinamakan kam muttasil. Jadi Tuhan tidak ada kam muttasil. Apa arti muttasil ya? Kam muttasil pada zat, yakni berbilang sesamanya pada zat. Zat Tuhan tidak tersusun macam ya. Kita yang bersusun. Yang ada kulit, yang ada darah, yang ada daging, yang ada urat, yang ada tulang, yang ada sumsum, yang makhluk. Ya juga hewan-hewan yang berdarah. Perkataan kam tu pakai kita menghitung makhluk yang berbilang-bilang, tapi Tuhan dia dapat dikam-kam, kita kata ya, kata isi berbilang. Dan tiada sesuatu yang apa dah menduainya. Ya, tiada sesuatu yang menduai bagi Allah Ta'ala pada zatnya sehingga ia menjadi berbilang. Tiada. Yang ini dinamakan kam mumpasil pada zat. Iaitu berbilang berlainan pada zat, dua kam. Berbilang-bilang ini terbagi dengan keesaan dan keesaan pada zat. Zat ya, ada kam muttasil, ada kam mumpasil. Ia semuanya untuk sifat makhluk, bukan Allah. Allah yang mempunyai muttasil pada apa? Pada zat. Allah yang tidak mempunyai mustahil, yang tidak mempunyai sifat apa, sifat kam muttasil pada zat, tiada. Yang mustahil ya. Yang mempunyai
kam muttasil hanya makhluk aja, Tuhan tidak. Kalau kita madah Tuhan yang bermuka, bermaknanya muttasil, ada muka, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada lidah, ada hidung. Ya, semuanya muttasil ya, siapa dipisah? Yang siapa dipisah namanya muttasil. Macam ni kita nak pisah hidung dengan mulut. Siapa dipisahkan? Yang mesti lekat. Mulut ada lidah, ada gigi, ada bibir. Jadi kalau muttasil ya. Apa bahasa apa? Senjadi. Senjadi. Nama bahasa kita nak secara pisah ya. Tapi kalau kam memfasil pada zat, ia senjadi. Semacam mana hakikat orang agama Yahudi yang duduk Uzair, ya anak Tuhan. Dua anak ya. Satu Tuhan bapa, satu Tuhan anak. Kok bisa? Di antara bapa dengan anak, dua Tuhan. Jadi Tuhan tidak ada dua, tidak ada tiga macamnya. Ada orang madah, orang besar ya, orang sekolah tinggi. Agama Yahudi, Nasrani sama jangan Islam. Kata, wah ya si belajar tauhid. Mudah-mudahannya mati di selamat Tuhan lah. Takutnya kalau mati si belajar tauhid. Si sama. Jadi bermakna kalau yang madah Tuhan dia sama agama Yahudi dengan Nasrani sama dengan Islam, yang ngaku Uzair ya anak Tuhan. Yang ngaku Isa anak Tuhan. Sedangkan Isa kan makhluk. Tapi orang Nasrani pada kuatan hormat kasih sayang dengan Nabi Isa sehingga pada Isa ya adalah layak untuk jadi anak Tuhan. Makanya waktu ya Tuhan dituduhnya kamu dua Tuhan yang boleh berpisah boleh bercerai. Jadi bermakna hanya ada seorang jemaah saja yang selamat. Yang 72 ia tidak selamat. Ya kalau kita nak cari perumpamaan lah ya. Arti mumpasal apa? Dua zat yang dapat dipisah ni ada Tuhan anak seorang, Tuhan bapa seorang, berpisah. Ya mumpasil. Tadi nak bertubuh tadi nak berdarah dua gini, ini dapat dipisah. Sini kita mengangkat kulit kita apa kata dikupas daripada daging. Mati sakitlah kita. Jadi Tuhan tidak seperti itu. Kemudian kita lihat titik dua, Esa pada sifat, iaitu bagi Allah Ta'ala tidak dua sifat atau lebih daripada jenis yang sama seperti dua kudrat atau tiga kudrat. Ini dah Tuhan menggunakan tiga kudrat kalau mencipta anda. Tak ada. Kalau yang makin gunakan dua tiga kudrat macam makhluk hanya menceritakan kalau manusia akan malah perahu. Mungkin nebang kayu di hutan bagi masa tinggi ya. Alat lain pakainya. Pakai kapak kan, pakai chainsaw kan. Bila udah nak kelak. Udah nak malah perahu dia jadi perahu kelak. Pakai malahnya pun apa namanya bilak tebingnya dan malah sudah apa namanya dah giat, dah iga, dah faedahnya. Alat lain lagi dah kapak dia macam-macam pakai. Dia makhluk tapi Tuhan tidak seperti itu. Seperti dua kudrat atau tiga, dan berbilang pada sifat ini dinamakan kam muttasil pada sifat, yakni berbilang pada sifat yang sama, dan tidak bagi yang lain daripada Allah Ta'ala suatu sifat yang menyerupai mana-mana sifatnya Ta'ala, dan sifat yang menyerupai sifatnya itu dinamakan kam mumpasil pada sifat, yakni berbilang sifat yang berlainan, dua kam berbilang-bilang. Ini ternafi dengan keesaan pada sifat. Kita lihat Esa. Esa pada perbuatan. Osman nak baca bahasa Arab. Baca ya. Esa pada perbuatan. Muka 45-15. Macam ni digalakkan Esa pada perbuatan, pada af'al. Esa pada perbuatan,
tiada siapapun yang bersekutu dengan Allah Ta'ala dalam mana-mana perbuatannya. Dan sekutu ini dinamakan kam mutasir pada perbuatan, yakni berbilang sesamanya pada mengerjakan perbuatan. Oleh itu, bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, tiada suatu pun perbuatan atas dasar mengadakan. Hanya sesungguhnya perbuatan itu dinisbahkan kepada atas dasar usaha dan ikhtiar. Kasab. Kasab dan ikhtiar. Kasab dan ikhtiar. Ya dalam bahasa Arabnya apa namanya ikhtiar yang namanya kasab. Usaha ya kasab. Lagi. Adanya perbuatan bagi yang lain atas dasar mengadakan itu dinamakan kam munfasir pada af'al, yakni berbilang perbuatan dari diri yang berlainan dalam mengadakan sesuatu. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu dinisbahkan, disandarkan kepadanya atas dasar usaha dan ikhtiar. Macam kita manusia tu kita malah perahu. Ya sebenarnya bukan kita malah perahu ya. Tangga kita, nang kita malah. Siapa hakikat yang nyuruh kita pandai malah ya? Kan Tuhan. Tapi ni kena wadah apa nama Tuan Imam Yuseli malah perahu. Ya nisbah namanya. Di sana ya hakikatnya bukan. Orang pada orang seman pandai masak, nyaman masaknya. Memang di sana yang nyuruh masak nyaman siapa apa? Yang malah orang seman Tuhan, yang malah orang seman pandai masak pun Tuhan. Tapi dinisbah oleh karenanya yang masak, nang benarlah kita nangannya. Yang meracik kari, yang nuang minyak, yang nuang bawang, yang mengacip daging pada semua pakaian. Hakikat yang sebenarnya yang kerja ya satu persatu kerja Tuhan. Hanya dinisbah saja ya, apa disebut disandar. Ya hakikatnya. Ya. Jadi kita sedikit pun tidak ada apa-apa. Ya inilah ikhtiar. Disandarkan kepadanya atas dasar usahanya. Kenanya berusaha. Di kita lain pada aku masak, pada kita sih masak. Padahalnya masaknya yang masak berat, yang niup masang api, yang masang tungku, yang masang periuk, masang kawah. Si dapat kita madah kita yang masak, yang masak. Tapi hakikat sebenarnya adalah Allah di belakangnya, numpun ilmunya. Yang usaha. Ya itunya wadahnya. Apa dinisbahnya? Disandarkan kepadanya atas dasar usaha. Ini yang berusaha. Usaha dan ikhtiar. Apa arti usaha? Usaha tu kita yang berusaha. Kan? Maksudnya usaha masak. Berapa sukatan? Berapa puluh kilo bukan ni masaknya. Usaha ya. Berapa puluh kilo air. Kemudian macam ni ketahanan tungku. Besar ni kawah pakai masak. Ya apa namanya? Ya nama usaha. Si dapatnya di masak atas tanah saja. Saya ada tungku, saya ada api. Saya kan masak. Usahakan. Jadi usaha dan ikhtiar. Usaha ya apa nama Arabnya? Kasab. Ikhtiar apa? Usaha ya kasab, kemudian segala lagi ikhtiar artinya memilih perkara yang baik daripada barang yang jahat. Ya dia dikala ikhtiar, usaha dan ikhtiar. Coba lagi. Dua-dua kam berbilang ini ternafi dengan keesaan pada perbuatan. Mustahil lawannya iaitu ketiadaan esanya pada segala yang tersebut itu. Dua kam berbilang ini ternafi dengan keesaan pada perbuatan.
mustahil lawannya, iaitu ketiadaan esanya pada segala yang tersebut itu. Kalau Tuhan yang menciptakan suatu perkara, hanya Tuhan menggunakan satu perkataan saja, itu kun, jadi. Jadi ya, yang pun caranya jadi mengikut muafakat kudrat dan iradat Allah. Macam ni, ada orang menceritakan ada Tuhan dia kalau di surga besokan, di alam surga besok ada orang yang pernah beranak, suami isteri ya. Allah Ta'ala ingat saja nak beranak, lalu buntin keraya, lalu ngidam dia siap buntin tak beranak, jam dia jual. Ya, Tuhan menjadikan serta merta. Kena ya alam surga tu mesti ada mempunyai tempoh yang lama semacam mana alam dunia. Ada kena. Maka ya yang diceritakan yang pada alam surga ya dapat dipikir apa lagi nak mikir Tuhan. Mikir apa yang dicipta Tuhan, istimewanya pun kita mampu untuk memikirkan. Dapat. Wah ya, keluar je rasa tengok di geruknya, lalu ada. lalu ada dalam mulutnya kedaya. Instant. Ya, nikmat yang di syurga. Apalagi yang diceritakan dalam syurga yang lebih nikmat pada ya, Allah Ta'ala mengurniakan dapat melihat zatnya di syurga kala. Bukan siapa ya siapa dia makan minum lagi, lalu kenyang selama-lamanya. Lepas ya, ada diceritakan dua hadis yang bertentangan. Ya sebenarnya bertentang, tapi bunyinya bertentangan. Mungkin Tuhan dia menampakkan dirinya di surga Jannatul Firdaus. Mungkin di surga lain orang tinggal di surga lain saya nampak. Orang tu tentulah berbeza keadaannya dengan orang yang nampak. Sama. No ialah dibimbang oleh para sahabat, dapat tak lagi berjumpa dengan Rasulullah di syurga. Sekarang Rasulullah yang tinggal di Jannatul Firdaus. Sama lain ada yang tinggal di Jannatul Ma'wa, ada yang Jannatul Naim, macam-macam surga ya. Tentulah berbeza, namun di surga juga. Lagi. Dalil keesaan Allah. Dalil keesaan Allah ialah jika Tuhan itu berbilang-bilang, nescaya setiap Tuhan daripada Tuhan-Tuhan itu lemah, dan jika mereka lemah, nescaya tidak terdapat alam ini. Ini terbatal dengan yang dilihat. Dengan ini sahlah Tuhan itu tiada berbilang-bilang dan sabitlah keesaannya. Dan apabila sabit keesaannya, maka mustahillah lawannya, iaitu Tuhan itu berbilang-bilang. Boleh dibaca dia, lebah tadi setengah. Yang 13 tadi ya, hasab dan ikhtiar. Katanya dinisbahkan kepadanya atas dasar usaha dan ikhtiar. Artinya dinisbahkan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala hanya atas dasar usaha dan memilih, yaitu dengan mengambil kira usahanya di mana kudratnya yang baru itu ada kaitan dengan apa yang diperbuatkan itu, dan mengambil kira pemilihan untuk mengerjakannya itu hanya pada Zahir jua. jua. Zahir kita lah kerja. Hakikat siapa ada belakang ya? Allah Ta'ala. Hakikat kerja. Ya, ialah ceritanya ada seorang murid tauhid, dia disuruh oleh syekhnya menyembelih burung merpati. Tidak peleman orang diberi sebelah pisau yang tajam, diberi seekor burung merpati, sembelihlah tempat yang tidak dilihat oleh orang. Kata syekhnya. Yang lain ada yang masuk dalam gua, ada masuk dalam rumah petang, ada masuk dalam peti, macam-macam tempatnya menyembelih. Yang seorang ya, bukan dia silap manuk buang bawa tisi, dimaknya balik masih hidup. Saya nanya, kenapa saya sembelih?
Aku si dapat mencari tempat yang mesti diketahui oleh orang. Siapa? Tempat, walaupun orang saya dah, tapi Tuhan senantiasa melihat aku. Makanya aku si dapatnya boleh. Ini kata saya betul kau. Yang lain tadi, walaupun kita yang menyembelih dalam gua, Allah Ta'ala tahu. Jadi bermakna apa nama wajah si ada tauhid yang masih mensyirikkan Tuhan. Itu yang pada tadi, apa katanya tadi. Ini apa dinisbah tu? Disandar. Disandar. Kita melakui disandar. Yang hakikatnya Allah Ta'ala malah. Mau masak, disandar. Apa juga kerja-kerja kita yang pandai, siap disandar. Dinisbah. Hakikat sebenarnya adalah kerja yang Allah yang mengerjakan. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Dinisbahkan kepadanya. Ini siapa Pak? Ini hamba tadi. Atas dasar usaha dan ikhtiar. Apa arti usaha tu? Usaha ya, kita jangan macam ni. Kalau kita sebenarnya soalah menasi pandai mananak nyempun. Menapi pada ngetik nyempun, berasa pada masuh nyempun. Ya udah menepelak Tuhan namanya kedaya. Usahalah kita yang masuh beras, kita yang kantor tungku, kita pasang api, kita nyukat air supaya sesuai masaknya kelak. Apa namanya? Ya nama usaha. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu memilih yang halal, yang baik daripada yang jahat. Ya ikhtiar. Dengan contoh yang lain, kalau kita sakit, janganlah dibiarkan sakit macam orang qadariyah atau bahkan qadariyah katanya, Tuhan juga aku sakit, kelaknya juga aku, kelak juga baik, tapi kena berubat, pandai malah sakit, tentu dia pandai malah baik, seolah-olahnya menempelak Tuhan kata, ya salah tak boleh. Kalau kita sakit, walaupun usaha kita isi beri bekas, namun kita disuruh berusaha. Kalau kita sakit gigi kan jangan dibiar gigi sakit ya. Lupalah doktor, minta ubat, sekongkong minta cabut kah, minta tampal kah, katanya lah. Hanya cara kita. Itu dia tegur lah, nampak orang. Oh, sakit ya memang sakit ya baran. Panas baran sakit gigi ya. Mesti kita usaha. Ikhtiar artinya milih tempat yang betul. Kadang-kadang kita juga ditipu doktor. Saya pernah dimarah dari doktor. Doktor Chong. Doktor Chong Doktor saya belum kenal Doktor Chong. Fikir kita tadi nak mantuk doktor sama kita. Sama kita tentulah. Rupanya doktor tu ada orang berfikir bila doktor gigi mesti pakai si pakar. Kalau odontik barunya pakar. Bila gigi saya sakit, waktu datang kucing tu, agak datang tercabut. Kata cabut. Pergi pelima negeri cabut. Bila sakit gigi di mana? Kata nak ada pelangkir sikit, kata kena gigi kata banyak kalau cabut tu. Doktor nyebut, ya salah. Habis usaha baru kita yang cabut. Yang dapat dikorekkan, dapat ditampal oleh bapak kita. Rupanya doktor lahir bukan pakar, doktor gigi. Doktor yang pakai sebenarnya, kalau yang belum odontik belum doktor gigi baru doktor gigi tu kan cabut aja ya. Kalau doktor yang sudah tinggi sekolahnya barunya dia kalahkan doktor. Habis gigi kan cabutnya biaya. Di siang kita, di siang yang salah ikhtiar. Siapa Tuhan gua? Walaupun di belakang Tuhan, kita siapa Tuhan. Kena ikhtiar kita sih betul. Kita katakan, doktor patutnya madah aku tu si fakal. Muka mak cabut boleh, patutnya madah ke daya. Tentu kita lari agaknya lagi. Itu je. Lagi. Menafikan perbuatan selain daripada Allah Ta'ala itu adalah untuk menolak pendapat Mu'tazilah yang mengatakan
bahwa hamba itu yang menjadikan segala perbuatan dirinya yang diikhtiari, yang ikhtiari. seperti makan dan berjalan. Ya. Orang Mu'tazilah tu orang yang tergelincir, terpencil nyimpan akidah. Jadi kelas Mu'tazilah, tergelincir lah. Tak betul. Kenapa? Siapa-siapa orang berfikir bukan Mu'tazilah tu nama persatuan tak, siapa aja manusia di dunia berfikir macam tu, makanya dikategorikan jadi Mu'tazilah. Menafikan perbuatan selain daripada Allah Ta'ala itu adalah untuk menolak pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu yang menjadikan segala perbuatan dirinya. Sebab mana perbuatan diri kampungnya kita yang malah, bukan Tuhan malah. Bangsa pematikat kedaya wa ya Mu'tazilah. Seolah-olahnya ada Tuhan lain lagi. Ada Tuhan yang lain lagi malahnya ya. Salahnya kalau ngaku Tuhan. Ya kata itu tadi. Yang mengatakan bahawa hamba itu yang menjadikan segala perbuatan dirinya yang diikhtiar olehnya, seperti makan dan minum. Bila kita makan kan, itu kan makan minum. Sedangkan hakikat sebenarnya makan kita nyuap nasi dalam mulut, ya Tuhan pun gerakan. Kita minum, Tuhan pun gerakan. Walaupun pada hakikatnya kita dapat milih minum apa yang nak kita minum, makan apa yang nak kita makan. Hakikatnya, namun yang milih pun, yang nyuruh hati kita milih apa namanya, kita juga. Siapa? Jadi kita yang betul hidup kita 100%, satu detik pun kita tidak terlepas daripada genggaman kudrat dan iradat Tuhan. Siapa terlepas. Bangsa pemada terlepas, ya jadi Mu'tazilah ya. Memang pada lahirnya kita makan, kan kita si makan, kita minum banyak sedikit kita makan, ya pada lahirnya anak kita pun kerja. Namun kerja kita ya adalah di bawah pentadbiran Tuhan. Tuhan yang mentadbirkan kita. Mu'tazilah tu siapanya? Kepalanya Wasil bin Atha. Wasil bin Walid Salam Wasil bin Atha. Ialah kepala mula-mula manusia terjumpa yang betul-betul macam dia. Wasil bin Atha. Mu'tazilah tu artinya orang tergelincir. Lagi manakala menyabitkan usaha bagi hamba pula adalah untuk menolak pendapat Jabariyah lagi yang mengatakan bahawa tiada sekali-kali bagi hamba itu usaha pada zahir dan batin. Jangan tu kerja ya tadi sakit, jangan berubat. Nya nampak Tuhan pandang Tuhan ni berkuasa malah merasa sakit, tentunya berkuasa malah ubat. Tanda aja lah. Ya, siapa mati lah orang kata. Jabariyah namanya. Tu pun nama Jabariyah tu nama satu akidah nak 72 ya. Mu'tazilah yang masuk 72. Jabariyah tu masuk 72 yang 16 Tuhan ya. Lagi Dalam i'tikad yang dan i'tikad yang sebenar itu adalah i'tikad ahli sunnah bahawa seseorang hamba itu tidak sekali-kali memberi bekas pada sesuatu. Hanya sesungguhnya apa yang ada pada hamba itu adalah usaha dan pemilihan pada zahir jua, seperti yang akan disebutkan lagi di dalam risalah ini nanti. Pengarang. Jadi semua yang berlaku ya adalah dinisbahkan aja, disandarkan aja. Hakikatnya adalah Allah Ta'ala yang mengelolakan apa-apa yang kita kerja dah di bawah kelolaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam orang ada orang nak fikir berdapat untuk mendapat anak, dapat zuriat, tapi nya si berusaha untuk berbini. Perempuan si berusaha untuk berlaki tapi ingin mendapat rezeki anak ni dapat.
Bosanlah. Disadarlah tadi. Disuruhnya mencari pasangan, cari jodoh. Nanti siaplah diadakan apa hubungan suami isteri yang halal. Dapatlah rezeki anak kalau Tuhan menghendaki. Itu siap. Itu masih sambung 13 oh. 16 lah je belakang dia. 17. Nomor 7, kudrat. Kodrat. Oh ya ya. 16. Bukan ada kodrat. Habis tak lagi. Habis. Situ sambung tu tak, sambung dalil keesaan tu tak. Nak dia ke belakang ah. 14 tu. Sudah bilang. Ya, kedua kamu. Ha? Kudrat. Kudrat, yang bagian kudrat. Kodrat tau. Tu si, no dasar di atas dalil keesaan Allah tak dah. Ya udah tak kah? Ya, Dah. Udah sampai sebelah tu dah. Dah, ya. Memang 7 ya. Tujuh. Kudrat. Kau pinjam tak jeli? 1041. Ada liman tak ada kah? Ni Ada liman si. di pot deh, duit deh, banyak deh. Iyalah. Ah. Kalah lah. On. Take 5. Beda. Tidak tu take 5 bro. Take 5 tak tu. Dia buah banyak dia belah. Haji, perlu bantu. Ha? Perlu bantu. Oh, Haji pun. Ada